Dalam isu hak jagaan anak, perkara yang paling penting untuk kita tahu adalah berkaitan dengan perbicaraan mesti melibatkan dengan kebajikan anak tersebut. Setiap orang, setiap mahkamah daripada mana-mana negeri sekalipun, dia mesti akan membicarakan tentang kebajikan anak bila kita berhujah dan berbicara mengenai penjagaan anak. Jadi, persoalannya, apakah bentuk kebajikan yang perlu untuk kita buktikan, yang perlu untuk kita jaga terhadap seorang anak tersebut? Saya senaraikan ada 5 perkara yang kami boleh kongsikan kepada anda. Apa 5 faktor kebajikan yang perlu untuk seorang penjaga, seorang ibu yang perlu untuk dipelihara dan dibentuk bagi membolehkan hak jagaan anak dapat kepadanya. Yang pertama, hak jagaan anak tersebut melihat kepada faktor kebajikan tempat tinggal. Tempat tinggal yang kita maksudkan adalah tempat tinggal yang baik, kondusif dan sangat selesa. Kerana perkara yang berkaitan dengan tempat tinggal ini adalah merupakan satu tanggungjawab sebenarnya kepada bapa. Namun jika sekiranya ibu memilih untuk duduk di tempat lain, sama ada dia pilih untuk duduk sendiri selepas faktor bercerai ataupun duduk bersama dengan keluarganya ke, tiada masalah. Asalkan tempat tinggal tersebut mempunyai tempat tinggal yang ada biliknya, sangat selesa dan tiada tempat yang mempunyai faktor pengaruh jenayah. Ini merupakan satu perkara yang penting juga. Takkan kita nak membenarkan tempat tinggal tersebut adalah di sekitar kawasan yang mungkin boleh menyebabkan kepada faktor penyakit ataupun faktor tempat-tempat kita panggil kawasan hitam. Ini semua adalah merupakan satu perkara yang sangat penting untuk kita tahu tentang kebajikan tempat tinggal. Yang keduanya, apa yang boleh menyebabkan faktor kebajikan tersebut akan dinilai adalah faktor kebajikan persekolahan. Sekolah merupakan satu keperluan dan tidak boleh dinafikan jika sekiranya seseorang penjaga tidak mengambil berat tentang persekolahan, sikit sebanyak dia akan menyebabkan kepada faktor kegagalan untuk menjaga kebajikan pendidikan anak tersebut. Dan biasanya, kalau seorang ibu ataupun bapa yang tidak mengambil berat ini, hantar sekejap tak hantar, kemudian ada yang tak hantar langsung, so dia mungkin akan menyebabkan dia gagal untuk menjaga kebajikan anak. Ataupun mungkin juga boleh ditimbulkan hantar sekolah tapi tak pernah pun ambil tahu tentang bagaimana dia punya pembelajaran, bagaimana kedudukannya di dalam kelas, apa faktor pengembangan yang berlaku. Semua perkara ini adalah faktor kebajikan persekolahan yang perlu untuk dipelihara. Saya biasa melihat satu kes yang mana sekolah juga merupakan tempat untuk pertikaian. Sekolah tersebut sangat baik untuk anak ataupun sekolah tersebut tidak sesuai untuk anak tersebut. Itu perkara yang penting tentang faktor kebajikan persekolahan. Yang ketiga, antara kebajikan yang perlu untuk dijaga oleh seorang penjaga yang nakkan jagaan tersebut adalah pendidikan agama. Pendidikan agama adalah satu perkara yang bukan sekadar nilai tambah kepada seseorang penjaga, bahkan ia mungkin boleh sampai satu tahap keperluan. Keperluan yang perlu untuk penjaga memberikan pendidikan agama. Sama ada penjaga tersebut yang mengajarkan sendiri, mampu untuk mengajarkan ilmu agama seperti membaca Quran, ilmu fardu ain dan sebagainya, ataupun penjaga ini mengupah orang lain untuk memberikan pendidikan. Dan sekiranya kita timbulkan kata di sekolah pun dah ada pendidikan agama, dia mungkin dah mencapai satu keperluan. Tetapi jika sekiranya ada penjaga yang mampu untuk menyediakan pendidikan tambahan untuk pendidikan agama, ia akan memberikan satu nilai tambah ataupun satu kekuatan untuk seseorang yang menuntut hak jagaan itu akan dapat kepadanya. Kerana kita kena faham situasinya kita di sini adalah di dalam mahkamah syariah. Jadi syariah sangat menekankan pendidikan agama diberikan sejak kecil lagi. Yang keempat, faktor kebajikan yang akan dinilai oleh mahkamah untuk jagaan anak adalah mengenai keselesaan.
Faktor keselesaan ini, apa yang berbeza dengan tempat tinggal tadi adalah seperti seorang ibu yang telah berpisah kemudian mengambil tindakan untuk berkahwin dengan seseorang lelaki yang mungkin ada anak. Okey. Jadi apa yang timbul isu adalah anak tiri bersama dengan anak wanita ini yang mungkin untuk dijaga. Jadi faktor keselesaan untuk aurat, untuk bermain dan sebagainya tu mungkin akan terbatas. Sama juga situasi jika sekiranya anak berada bersama dengan bapa, kemudian bapanya berkahwin dengan wanita lain yang juga mempunyai anak. Sama saja situasi, dan faktor keselesaan untuk anak tersebut membesar adalah merupakan satu faktor yang perlu untuk dipertimbangkan. Khususnya anak-anak yang mungkin dia dah sampai satu tahap remaja, yang mana perlu untuk dijaga batas-batas persaudaraan dan juga batas auratnya. Pastinya jika sekiranya dua-dua mempunyai isu tersebut, kita akan melihat kepada faktor organ lain, iaitu yang lebih layak untuk menjaga anak tersebut dari sudut keselesaannya. Sangat penting faktor kebajikan ini. Dan yang kelima, antara faktor kebajikan yang perlu untuk dinilai dan ditentukan dalam mahkamah adalah kelakuan penjaga yang menuntut tersebut. Biasanya kita tak akan proof terus. Kita hanya akan melihat kepada faktor mungkin kita punya kekuatan. Tapi faktor kebajikan yang perlu juga untuk kita tunjukkan apa kebaikan yang mampu untuk kita berikan dan apa faktor yang mungkin menggagalkan pihak lawan yang mungkin hilang kelayakan. Contohnya, ibu menuntut jagaan anak disebabkan bimbang bapaknya adalah seorang penagih dadah. Jadi, bapa juga adalah merupakan seorang yang berkelayakan tapi dihalang disebabkan faktor kelakuannya yang mungkin boleh menjejaskan kebajikan dan bimbang anak tersebut mengikut jejak langkah bapanya. Begitu juga dengan tindakan ibu. Dan jika sekiranya ibu ini mempunyai kelakuan yang tidak baik, yang mana mungkin merupakan seorang pekerja pelayan pekerja bar, dan kemudian anak duduk bersama dengannya, bimbang anak tersebut akan mengikut jejak langkah ibu dia, faktor itu juga boleh mengubah kebajikan anak dijaga kepada bapanya. Faham? Terima kasih.